Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bertemu secara live daripada Masjid Putra Perdana Puchong. Insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita dalam kitab terjemahan Al-Qawlut Tam fil Ahkam Ma'mum wal Imam. Kitab yang membicarakan berkenaan dengan masalah makmum dan imam. InsyaAllah saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang ada kitab ini boleh buka muka surat 79, nombor yang ke 120. Maaf 100 muka surat 81, nombor 123. Okay, kita tengok kata muallif. Imam sujud sekali sahaja. Jika imam sujud sekali sahaja kemudian bangun ia imam itu, maka wajiblah atas makmum sujud sekali lagi. Ditanggungkan makna dianggapkan bahawa imam itu lupa. Jadi jika imam sujud sekali je, makna itu orang sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dia baca tu, dia pun Allahu akbar, diri dah. Maka apa yang imam tinggal? Pertama, duduk antara dua sujud rukun. Yang kedua, sujud yang kedua. Pertama, sujud duduk antara dua sujud. Lepas tu, sujud yang kedua. Jadi apabila imam berdiri, bangun daripada sujud pertama, dia tinggalkan duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua, maka wajiblah makmum itu duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, bacalah macam biasa, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas tu imam dah berdiri dah ni. Lepas tu makmum pun sujud sekali lagi, sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Dan apabila selesai sujud yang kedua, makmum itu berdiri qiyam bersama dengan imam. Sebelum itu boleh, jika makmum ini dalam keadaan duduk antara dua sujud, makmum ini tegur imam, tegur subhanallah, subhanallah, tegur imam. Kalaulah imam tu turun semula untuk duduk antara dua sujud, maka tak ada masalah lah, kita pun ikut imam macam biasa. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Katakanlah kita bangun, imam sujud yang pertama, bangun, diri. Kita pula lupa, sama-sama lupa, berdiri. Lepas tu sama-sama teringat, ataupun ada orang tegur, imam baru teringat bahawa dia baru sujud sekali je. Maka apa perlu imam buat? Yang pertama sekali, imam turun, duduk antara dua sujud. Bukan turun sujud yang kedua, tidak. Duduk antara dua sujud, tak buat lagi.
turun daripada qiyam tu duduk antara dua sujud. Lepas tu imam pun duduk, imam pun sujud yang kedua. Itu yang imam patut buat. Tapi masalah yang kita nak bincangkan ini, apabila imam sudah berdiri, kita pun dah tegur imam, imam tak turun juga kerana imam rasa dia dah sujud yang kedua. Maka kita ni sebagai makmum, kita duduk antara dua sujud dan kita sujud macam saya sebut awal tadi, dan kita pun qiyamlah bersama imam. Dan apabila imam itu mendatang dengan sujud yang kedua, maka janganlah ia makmum mengikutinya ketika itu. Bahkan hendaklah ia makmum itu bangun menunggunya di dalam keadaan qiyam. Jika imam itu tiba-tiba dia dah qiyam kan, dia dah qiyam, lepas tu kita pun dah qiyam, katakanlah kita dah qiyam, imam dah qiyam, tapi qiyam kita tu kita buat duduk antara dua sujud dan kita sujud yang kedua baru kita qiyam. Tiba-tiba imam sujud, dia teringat, dia pun turun untuk duduk antara dua sujud dan sujud, dia baiki hak dia salah tu. Maka kita tak boleh sujud sama, tak boleh lah. Kita nak turun sujud bersama dengan imam. Okey. Dia sebut lagi, tapi kita ni menunggu imam dalam keadaan qiyam. Dan jika imam, hal ini dia sebut, yang pertama saya sebut tadi, ketika kita duduk kita tegur imam. Ketika kita duduk antara dua sujud kita tegur imam, imam pun turun duduk antara dua sujud, yang tu tak ada masalah, kita pun ikut macam biasa. Yang kedua, kita sudah duduk antara dua sujud, kita sujud yang kedua, ketika tu imam berdiri, ketika tu imam berdiri, dan kita pula nak bangun dah ataupun sudah bangun, tiba-tiba imam teringat dia sujud baru sekali saja, imam pun turun untuk sujud, duduk antara dua sujud dan sujud. Kita yang sudah berdiri ini jangan sekali-kali turun sama mengikut imam. Itu yang kedua. Maka yang ketiganya dia kata, jika imam tidak sujud juga, kalau imam tak sujud juga, sajadah yang kedua, yang sujud yang kedua, bukan sujud sajadah hari Jumaat tu, tidak, yang sujud yang kedua, ia bangun qiyam dan membaca Fatihah kemudian rukuk, maka tidak harus, yakni tidak boleh makmum mengikutinya pada ini rukuk. Katakanlah imam itu bangun tadi, tak duduk antara dua sujud dan tidak sujud yang kedua. Lepas tu dia pun, kita ni duduk antara dua sujud, kita sujud yang kedua baru kita bangun. Imam tu dah bangun tu, dia rasa dia betul, dia pun bacalah Fatihah macam biasa, dia baca surah ke, kita pun boleh kita baca Fatihah macam biasa. Cumanya dia kata, apabila imam rukuk rakaat yang seterusnya, tak kira lah rakaat kedua ke rakaat ketiga ke, imam rukuk untuk rakaat seterusnya itu tidak harus, maka tidak harus, yakni tidak boleh makmum mengikutinya pada ini rukuk. Tak boleh ikut pula. Kerana apa tak boleh ikut? Sebab rakaat yang tadi yang imam sujud sekali tu adalah rakaat yang tidak dikira untuk imam, walaupun imam rasa dia kira, tapi tidak dikira untuk imam. Jadi kita ni tak boleh ikut, kita anggap imam itu baru baru nak menyempurnakan rakaat pertama. Manakala kita sudah menyempurnakan rakaat pertama, maka kita biarkan imam tu rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya, sehinggalah imam tu berdiri semula.
Mungkin imam baca tahiyat awal mungkin, ya? Dan imam berdiri semula. Kerana apa? Kerana tidaklah dikiranya rakaat itu, yakni pada pandangan makmum, rakaat dia terlupa tadi. Dan apabila rukuk imam dan i'tidal dan sujud, maka sempurnalah rakaatnya, rakaat imam itu, yakni pendapat imam. Imam rasa dia sempurna dah rakaat kedua. Padahal pada pandangan kita sebagai makmum, imam baru sempurna rakaat pertama, sebab rakaat yang pertama dia tu tidak sempurna. Jadi baru satu rakaat je imam. Dan hendaklah makmum menunggunya di dalam keadaan qiyam. Dan apabila ia telah qiyam, dah kita dah tunggu imam qiyam tu, mungkin imam baca tahiyat awal, imam pun qiyam lah. Jadilah makmum, maka kita pun ikut semula imam, jadi makmum semula. Nah, yakni wajiblah kita mengikut imam, mengikut sertanya, yakni mengikut imam, seperti mana ikutan pada sembahyang zuhur di belakang imam sembahyang maghrib. Macam mana tu? Umpama beginilah, nanti akan berlaku begini. Bila masuk rakaat yang ketiga, imam tu duk rasa dia rakaat yang ketiga, kita ni baru rakaat yang kedua. Jadi kita ni bila kita di rakaat yang kedua, tentulah imam yang rasa dia rakaat yang ketiga tu, dia terus bangun, tak baca tahiyat dah lah, sebab dia rakaat yang ketiga. Kita ni rakaat yang kedua. Jadi kita tak boleh kita nak baca tahiyat awal dah, sebab imam bangun untuk rakaat ketiga tu, sebab untuk rakaat yang keempat, maka kita pun bangun sekali dengan imam. Sekarang ni imam rakaat yang keempat, kita rakaat yang ketiga. Tapi sebenarnya imam rakaat ketiga, kita rakaat ketiga pada pandangan makmum. Pada pandangan imam, dia rakaat yang keempat dah. Maka imam pun rakaat keempat tu baca Fatihah, rukuk, i'tidal apa semua, sampailah imam tu duduk tahiyat akhir. Dah, imam duduk tahiyat akhir. Bila imam duduk tahiyat akhir, kita ni imam dia rasa 4, asalnya 3. Dah, asalnya 3 sebenarnya, tapi dia duduk rasa 4. Kita ni memang baru 3. Dah, jadi bila memang baru 3, kita ni tak boleh kita nak duduk tahiyat akhir bersama dengan imam, tak boleh. Dah, bila imam duduk di tahiyat akhir, kita hendaklah bangun untuk rakaat yang keempat. Nah, sebab imam salah, imam tu salah pada pandangan kita. Kita ni tak boleh nak duduk tahiyat akhir pada rakaat ketiga, sebab kita rakaat duduk tahiyat akhir tu rukun. Kita tak boleh duduk tahiyat akhir bukan pada tempatnya. Kita pun bangun rakaat yang keempat, baru bangun rakaat yang keempat. Nah, imam tentulah imam dah tak bangun dah. Imam beri salam, barulah kita boleh sambung rakaat, ataupun kita niat mufaraqah pun boleh. Niat mufaraqah, kita pun bangun untuk rakaat yang keempat. Ataupun boleh begini, seperti dikata, seperti sembahyang zuhur mengikut imam di belakang imam sembahyang maghrib. Ataupun kita duduk sekali dengan imam, duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir kerana niatnya ikut, sebagai ikutan saja. Umpama kita ni sembahyang maghrib, sembahyang zuhur ikut imam sembahyang maghrib. Jadi kita duduk sekali dengan imam atas dasar ikutan, imam beri salam, barulah kita bangun. Imam bagi salam, barulah kita bangun, kerana anggapan imam tu dia 4.
dia dah 4, dia duduk tahiyat akhir. Cumanya di sini cara yang lebih baik lagi apabila imam itu sudah duduk tahiyat akhir dan dia rasa dia betul, kita pula yakin bahawa imam tu salah. Maknanya imam duduk tu tahiyat akhir tu bukan tahiyat akhir sebenarnya. Maka kita sebaiknya kita terus niat mufaraqah dan kita bangun untuk rakaat yang keempat. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Bangun rakaat yang keempat dan kita mendatangkan satu rakaat lagi untuk selesaikan rakaat keempat tu, untuk selesaikan sembahyang kita. Seperti disebut sini, dan apabila imamnya memberi salam, maka hendaklah makmum itu mendatangkan serakaat lagi, dan sayugialah dia mengucap, yakni membaca tasbih ataupun bangun qiyam ia dengan niat mufaraqah daripadanya. Itu disebut situ. Apabila imamnya memberi salam, maka hendaklah makmum itu mendatangkan satu rakaat lagi, dan sayugianya sebaiknya dia mengucapkan ataupun membaca tasbih. Bila dia bangun tu, katakanlah imam duduk tahiyat akhir, dia beri salam. Bila dia beri salam, barulah kita baca Al-Fatihah dan selesaikan satu rakaat lagi. Ataupun kita nak cepat, kita bangun saja, kita niat mufaraqah, kita tak perlu imam bagi salam, kita terus baca Fatihah, rukuk, i'tidal dan sebagainya. Boleh. Beberapa cara boleh kita nak buat. Tapi cara yang duduk sekali dengan imam tu, itu cara yang sebaiknya kita elakkanlah. Duduk sekali dengan imam, kita 3, imam 4. Kita tak boleh nak ikut sebenarnya. Jadi ikutlah dua cara yang saya sebut tadi. Terus bangun tu tegur imam, imam bagi salam, barulah kita baca Fatihah dan kita selesaikan satu rakaat lagi. Ataupun kita bangun tu dengan niat mufaraqah, yakni berpisah daripada imam, dan terus kita selesaikan satu rakaat itu tanpa menunggu imam memberi salam. Dan wajib atas makmum memberitahu kepada imam selepas sembahyang. Wajib makmum ni beritahu imam selepas sembahyang dengan apa-apa yang hasil, dengan apa yang berlakulah daripada kecacatan, supaya dapat ia imam itu sempurnakannya. Demikian juga jika ia ternampak najis pada bajunya, pada baju imam. Dia kata bila selesai sembahyang nanti, kita kena bagi tahu imam. Imam, tadi imam rakaat pertama tadi imam sujud sekali je. Dia pun kata, apa sekali, 2 kali dah. Katakanlah dia berkerah, dia kata dia yakin 2 kali, habis cerita. Tapi kalau dia dengar, betul ke? Ya betul, ada 2-3 orang boleh jadi saksi. Oh, saya silap lah. Jadi dia pun katakanlah baru lepas bagi salam, dia bagi tahu begitu, boleh imam terus bangun Allahu Akbar, selesai, sempurnakan satu rakaat lagi. Boleh walaupun sudah bercakap, tapi dengan percakapan yang sedikit dan pergerakan yang sedikit. Bukannya imam dah pergi ke belakang dah apa semua, tidak. Baru-baru je lepas bagi salam kita beritahu imam bangun untuk satu rakaat lagi. Kalau sudah lama dah, imam kena sembahyang daripada awal, kena sembahyang semula daripada awal. Begitulah dia kata, jika ternampak najis pada baju, ternampak najis pada baju imam. Nampak najis pada baju imam pun tak boleh nak tegur najis. Tak boleh nak tegur najis macam tu, tetap kena tegur subhanallah. Jadi imam mungkin pelik, aku baca betul dah, rakaat betul dah, kenapa orang duduk belakang subhanallah, subhanallah? Rupanya ada najis pada bajunya, pada baju imam. Jadi bila kita yang nampak ni, kita yang nampak,
Contohnya saya betul-betul belakang imam, saya nampak imam tu ada tahi cicak kat baju dia. Saya tegur subhanallah, subhanallah. Imam pun dia tak, tentulah dia payahlah, dia pun tak tahu subhanallah sebab apa. Dia terus sembahyang. Saya ni hak nampak, saya niat mufaraqah, saya niat berpisah daripada imam. Lepas tu berpisah daripada imam tu, selesaikan solat sendirilah. Dan tidak wajib saya nak beritahu orang di sebelah imam kena najis, tak wajib. Cuma wajibnya bagi tahu imam selepas pada sembahyang. Selepas pada sembahyang beritahu imam ada najis tu, ada tahi cicak tu di kaki, tahi cicak di baju, kena bagi tahu. Bila bagi tahu tu barulah imam bersihkan najis itu. Mungkin imam kena sembahyang semula. Makmum yang tak nampak, tak payah sembahyang semula. Sebab tu orang yang nampak niat mufaraqah, makmum yang tak nampak tak payah niat mufaraqah. Tak payah sembahyang semula. Makmum yang tak nampak tak perlu sembahyang semula. Okey. Habis di situ masalah 123. Sebelum kita pergi masalah ke 124 ini, kepada siapa yang menonton FB Live ni, boleh tulis soalan dalam komen itu, dan insya-Allah AJK Masjid akan salin soalan tersebut, akan beri kepada saya insya-Allah. Kalau ada kesempatan kita akan jawab seberapa yang banyaklah soalan yang dikemukakan insya-Allah. Okey, kita tengok masalah seterusnya. 124. Imam turun sujud pada akhir sembahyang, atau ia sujud daripada qiyam pada sembahyang dia ni sirriyah, bukan sariyah, sirri, sembahyang yang apa ni, yang baca perlahan, sembahyang zuhur, sembahyang asar ni. Jika imam turun sujud sahwi pada akhir sembahyang sebelum tasyahud, maka janganlah makmum mengikutinya. Dan jika sujud ia selepas tasyahud, maka hendaklah ia mengikutinya, kerana dibinakan atas bahawa imamnya itu terlupa ia. Demikian juga jika imam turun sujud daripada qiyam dalam sembahyang sirriyah, maka wajiblah ia mengikuti imamnya berdasarkan ia membaca ayat sajadah. Okey, kita sembahyang, dikata jika imam itu turun sujud pada akhir sembahyang sebelum tasyahud, sebelum baca tahiyat, sebelum baca tahiyat, contohnya sujud yang terakhir, sujud yang kedua, rakaat akhir tu, sujud yang kedua, lepas tu bangun untuk apa ni, tahiyat akhir. Bangun je ataupun duduk je tahiyat akhir, tiba-tiba imam sujud sahwi, sujud sekali lagi yang ketiga. Maknanya tak sempat nak baca tahiyat, duduk sekejap, dia sujud lagi sekali. Pada pandangan kita sujud yang ketiga lah. Kalaulah sujud sahwi, mesti baca tahiyat dulu baru sujud. Tapi tak dan baca tahiyat lagi, tiba-tiba imam sujud, maka ketika itu janganlah makmum mengikutinya. Tadi kita bincang imam sujud sekali, ni imam sujud lebih. Duduk je tahiyat, kemungkinan imam tu dia rasa baru sekali saja. Kalau kita duduk tahiyat tu, rupanya imam duduk tak antara dua sujud, dia pun sujud sekali lagi. Pada pandangan kita imam sujud 3, pada pandangan imam mungkin dia rasa dia sujud baru 2. Jadi kita tak boleh nak ikut dia, dan dia tak batal lagi. Walaupun kita kata hukumnya menambahkan rukun dengan sengaja, hukum batal salat.
Tetapi kerana imam ini sujud yang ketiga kita anggap ia lupa. Mana ada imam sengaja sujud 3 kali, melainkan dia tersalah ataupun dia terlupa. Maka kita ni tidak ikut dia. Jangan niat mufaraqah lagi tuan-tuan. Dan kita tunggu dulu. Kita duduk dalam keadaan tahiyat, jangan ikut dia. Janganlah makmum mengikutinya. Dia kata duduk dalam keadaan tahiyat tadi. Dan jika sujud ia imam itu selepas tasyahud, maka hendaklah ia mengikutinya. Jika dah baca tahiyat, imam pun baca tahiyat ni setakat mana tuan-tuan? Tahiyat ni setakat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu tahiyat. At-tahiyat tu sampai syahadah. Lepas tu tahiyat dia gabung sekali. Selawat tu bukan tahiyat, tapi dia duduk baca sekali bersambung dengan tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya itu barulah boleh beri salam. Sekurang-kurangnya itu barulah kita boleh nak sujud sahwi. Dan ada nak lari daripada khilaf, tambah lagi wa ala ali sayyidina Muhammad, tambah, baru bagi salam. Tu untuk orang malas. Dan tak baca kama sallai ta'ala, tak baca. Itu tahiyat. Jadi katakanlah bila baca tahiyat, duduk lama, sekira-kira kita baca tahiyat, dapatlah secara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba imam pun sujud. Lepas tu sujud pula, maknanya lama imam duduk tu sujud, maka kita anggap itu sujud sahwi. Hak tadi kita anggap imam terlupa, bukan sujud sahwi, imam tersalah. Hak ni bila sudah baca tahiyat, tiba-tiba imam sujud, kena ikut kita ni sebagai imam, kena ikut. Kena ikut, kerana kita anggap itu sujud sahwi. Walaupun kita tak tahu kenapa imam sujud sahwi, salah apa, sebab apa sujud sahwi ni. Dan sujud sahwi boleh berlaku dengan sebab terlupa tahiyat awal, terlupa doa kunut, terlupa selawat, selawat dalam tahiyat awal, terlupa selawat dalam tahiyat dalam doa kunut, terlupa rakaat, waswah rakaat kedua, ketiga, boleh kita sujud sahwi. Atas sebab apa imam sujud sahwi? Tak tahu, nak tanya tak boleh dalam sembahyang. Ikut kita sebagai makmum, ikut dia, kerana dibinakan atas bahawa imamnya itu terlupa. Ya, demikian juga jika imam tu turun sujud daripada qiyam dalam sembahyang sirriyah. Maknanya imam tu sujud selepas pada tahiyat awal, kemungkinan besar imam sujud sahwi. Selepas tahiyat akhir imam sujud, kemungkinan besar imam sujud sahwi, dan kemungkinan besar imam terlupa. Tapi kita ni sebab sujud sahwi berlaku selepas tahiyat, kita anggaplah imam itu sujud sahwi. Okey, katakanlah sujud sahwi ni 2 kali. Dah, katakanlah selepas imam sujud tadi, kita dah anggap imam sujud sahwi, kita pun sujud sama. Tiba-tiba imam sujud sekali saja sujud sahwi, kemungkinan besar imam itu sujud kerana terlupa, kerana ia menambah rukun, dengan terlupa, dengan tersalah. Maka kita ni dah ikut dah imam sujud tadi, kerana anggap imam sujud sahwi, tak batal kita tak batal. Dan sepatutnya bila imam sujud sahwi, imam sujud,
kita pun sujud, duduk antara dua sujud, lepas tu sujud sekali lagi. Tapi imam sujud sekali, duduk semula. Rupanya imam tu terlupa. Tapi kita ketika itu kena ikut. Tak seperti hak tadi. Hak ni sebab dah lama dah duduk, baca tahiyat pun sempat habis, kita kena ikut imam untuk sujud. Kita kena ikut imam untuk sujud yang ketiga tu, kerana kita anggap sujud sahwi. Okey. Nak azan ni kita baca sikit lagi. Demikian juga jika imam turun sujud daripada qiyam dalam sembahyang sirriyah. Kalau berlaku dalam sembahyang asar ke, rupanya dalam sembahyang asar tu hak baca perlahan, imam ni baca ayat sejadah, tiba-tiba imam pun sujud sejadah, maka wajiblah makmum itu turun mengikut imam kerana menganggap imam itu membaca ayat sejadah. Pelik tu tak? Kadang-kadang berlaku dalam sembahyang asar ke, rakaat pertama imam pun sujud, daripada tidak rukuk sujud, kita pun sujud sama. Walaupun pelik, kita anggap itu adalah ayat sajadah. Jadi kenapakah kita wajib untuk sujud apabila imam sujud dalam sembahyang sir, sembahyang zuhur atau sembahyang asar, tiba-tiba imam sujud sajadah. Sujud sajadah ni sunat, tapi wajib bagi makmum untuk turun sujud. Kerana jika makmum tidak ikut imam untuk turun sujud, maka batallah sembahyang makmum. Sebab itu wajib kita ikut imam untuk sujud sejadah ke ataupun sujud sahwi ke. Kerana jika tidak ikut imam untuk turun sujud, maka batallah sembahyang makmum. Melainkan katakanlah makmum tu tak nak ikut imam sujud sahwi, dia niat mufaraqah, itu tak apa, itu tidak mengapa. Kalau dia tidak niat mufaraqah dan dia tidak ikut imam untuk sujud sahwi, maka batallah sembahyang makmum. Okey, habis itu masalah 124. Okey, masa yang ada ni saya nak ambil kesempatan untuk jawab beberapa soalan daripada saudara kita, daripada jemaah ni, daripada dalam FB Live ni. Soalan dia daripada saudara Amir Hamzah Abdul Wahab. Solat asar imam solat 3 rakaat, apa makmum perlu tak ikut imam tahiyat akhir yang baru 3 rakaat, atau makmum terus bangun untuk buat rakaat yang keempat? Okey, bila imam pada solat asar pada rakaat yang ketiga, tiba-tiba imam duduk tahiyat akhir, maka wajiblah makmum berdiri. Wajiblah makmum berdiri dan tegur imam dalam keadaan berdiri, dan tunggu imam. Dah tegur tu tunggu imam. Katakanlah imam sedar kesilapan dia pun bangun untuk rakaat yang keempat, tak ada masalah, selesai masalah. Katakanlah imam tak bangun dah, kita diri tu dia tak bangun dah, dia terus baca tahiyat akhir, maka kalau kita nak selesaikan sendiri, kita niatlah mufaraqah, niatlah berpisah daripada imam. Niat berpisah daripada imam, dan kita tidak perlu tunggu imam bagi salam. Bila niat mufaraqah, terus selesaikan baca Fatihah, rukuk, i'tidal dan sebagainya, sehinggalah kita duduk tahiyat akhir, tak perlu tunggu imam. Cuma yang salahnya jika kita tahu imam tu baru 3 rakaat, duduk tahiyat akhir pada 3 rakaat, kita duduk sama sedangkan kita tahu imam salah. Yang batalnya kita, imam tak batal kerana imam terlupa. Yang batalnya kita sebab kita tahu imam salah, kita duduk juga untuk tahiyat akhir pada rakaat yang ketiga. Sebab duduk tahiyat akhir ni rukun. Rukun ni dia tak boleh letak bukan pada tempatnya. Duduk tahiyat akhir pada sembahyang 4 rakaat, kita pergi duduk di rakaat yang ketiga, tak boleh. Batal solat kita. Melainkan ada segolongan bila terlupa ni, ada macam-macam lah. Ada yang tak tahu imam betul ke salah, dia tak tahu, dia ikut je. Hak ni sah solat dia.
Ada yang kedua, ada yang tahu tapi tak tahu nak buat macam mana. Dia tahu imam salah tapi tak tahu nak buat macam mana. Last sekali dia pun ikut imam duduk sama, batal solat dia. Ada yang tahu dan dia tahu nak buat macam mana, dia bangun untuk rakaat yang keempat. Ada yang tak pasti, nak tegur imam, aku salah ke imam salah. Nah, dia pun bila tak pasti, ada makmum yang bangun, imam duduk tahiyat akhir, ada makmum sebelah dia bangun, nak ikut apa? Panduan dia imam. Dia pun ikut imam sebab dia pun tak pasti, dia ikut imam. Jadi bagi orang yang tahu imam salah, dia berdiri, dia tegur imam. Dan jika imam tak bangun juga, dia selesaikan Fatihah, dia niat mufaraqah dulu, selesaikan Fatihah dan rukuk, selesaikan rakaat dia. Wallahu a'lam. Okey. Soalan yang kedua daripada Khairul Aswad. Ustaz, tengah solat Isyak seorang di surau masuk makmum, adakah kes atau cara kita nak tukar niat solat Isyak tadi jadi sunat untuk kita ikut supaya dapat jadi solat jemaah bersama makmum baru masuk itu? Soalan ni ada dalam kitab ni. Okey, dia tengah solat Isyak, dah orang lain selesai dah jemaah dengan imam tu, selesai solat Isyak, dia datang solat Isyak seorang-seorang di surau contohnya, tiba-tiba ada datang makmum 2 orang. Kalau datang seorang tak boleh, makmum 2 orang ataupun lebih, dia datang tu dia buat solat berjamaah, confirm dia buat solat berjamaah. Kita dengar dia qomat apa semua, maka kita ni boleh tukar niat. Bab tukar niat ni pada masalah ni je boleh. Dan kita baru je sembahyang, kita pun niatlah, katakanlah sembahyang asar tadi, sembahyang asar kita niat niat tukar kepada sembahyang sunat asar, sunat sebelum asar, dan kita selesaikan 2 rakaat tadi, dan kita terus bangun untuk ikut jamaah yang sembahyang berjamaah tadi, 2-3 orang yang solat berjamaah. Tapi kalau seorang tak boleh, masuk seorang kita pun berhenti solat nak ikut dia, tak boleh. Yang disebut dalam kitab iaitu orang yang datang tu mereka melakukan jamaah, dia buat berjamaah, kita nak ikut dia, maka bermakna berjamaah itu berlaku dulu, barulah kita bertukar niat, barulah kita ikut dia. Tak boleh kita seorang je datang kita pun nak ikut, berhenti solat nak ikut, tak boleh. Maknanya habiskan solat cepat, jadi boleh solat jemaah bersama makmum baru masuk tu. Kalau kita dah habislah solat tu lah, solat sama lah. Okey, satu lagi. Ahmad Syidi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah solat yang telah dilaksanakan dikira sah bagi imam atau makmum sekiranya imam terlupa untuk sujud sahwi? Sebagai contoh, terlupa sujud kedua pada rakaat sebelumnya. Okey. Kalau terlupa rukun, dia wajib sempurnakan 1 rakaat lagi. Terlupa rukun sehingga masuk rakaat yang seterusnya, maka sujud sahwi tidak boleh nak membayar rukun yang tertinggal. Kena buat satu rakaat lagi untuk memperbaiki kesilapan tersebut dan sujud sahwi. Melainkan perkara sunat seperti tahiyat awal, doa kunut tertinggal, kita tak perlu buat doa kunut tahiyat awal tu, melainkan kita sujud sahwi sahaja. Jadi bila katakanlah kesilapan tu tidak melibatkan rukun, iaitu kesilapan tu pada sunat-sunat arba'ah saja, seperti sujud doa kunut dan tahiyat awal tadi, dan imam pula tidak sujud sahwi. Imam dahlah tak baca doa kunut, tak sujud sahwi, makmum pun tak sujud sahwi juga. Adakah batal solat dia? Tak ada. Sujud sahwi itu adalah sunat, doa kunut tu sunat saja. Melainkan kalau imam tertinggal rukun, kita sedar, imam pun sedar, dia pun hanya sujud sahwi saja, tak boleh. Batal solat dia kalau dia
hanya sujud sahwi saja, kerana solat dia tak sempurna rukunnya. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu dulu untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.